Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 SK. Ya, murid-murid telah bersedia untuk belajar bersama cikgu. Mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi menyentuh tentang tema kemasyarakatan. Unit 3, Masyarakat Berilmu. Tajuk yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini iaitu Mari Membaca dalam standard pembelajaran 2.3.1. Dalam standard kandungan 2.3 ini, kita akan membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Dari segi standard pembelajaran 2.3.1, kita akan membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra. Objektif kita pada kali ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membaca dan menerangkan kandungan cerita. Kedua, menyatakan nilai murni berdasarkan ayat yang dicetak berwarna. Dari segi kriteria kejayaan, ia akan lebih bermakna sekiranya murid dapat membaca dan menerangkan kandungan cerita yang dibaca secara bimbingan. Kedua, menyatakan 3 daripada 5 nilai murni berdasarkan ayat yang dicetak berwarna secara individu. Jadi murid-murid telah bersedia untuk belajar kemahiran membaca? Mari murid-murid ya, kita buka muka surat 14 dalam buku teks kalian. Sebelum itu, mari kita lihat video yang ingin cikgu kongsikan tentang sebuah taman bunga. Baiklah murid-murid, ini ialah taman bunga yang sangat indah. Murid-murid tentu pernah pergi berkunjung ke taman bunga. Ya. Jika murid-murid lihat di taman bunga ini, ada sekumpulan rama-rama yang berwarna-warni. Ya. Rama-rama amat suka kepada kehidupan di taman bunga yang sangat cantik dan indah. Ya. Mengapa rama-rama hidup di kawasan yang penuh dengan bunga-bunga? Ya, kerana mereka ingin mencari sumber makanan. Cuba lihat, ya, rama-rama biru ini terbang mencari rakan-rakannya untuk mencari sumber makanan. Ya. Murid-murid lihat serangga rama-rama ini berwarna-warni, ya. Dia punya ciri-cirinya berwarna-warni. Ya, sangat cantik dan menarik. Mari kita teruskan dengan pembacaan kita tentang tajuk kita pada hari ini. Ya, murid-murid, kenapa cikgu berkongsi tentang video hidupan serangga tadi? Iaitu rama-rama, kerana topik kita pada hari ini menyentuh tentang kehidupan serangga iaitu rama-rama. Aktiviti pertama kita pada hari ini iaitu membaca dan menerangkan kandungan cerita. Murid-murid dah bersedia? Cikgu akan bacakan, murid-murid ikut di rumah serta fahamkan apa maklumat yang terdapat dalam cerita yang dibacakan. Mari kita baca bersama-sama. Tajuk dia Mari Membaca. Hadif sedang membaca buku cerita kanak-kanak tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Hadif membaca melalui e-buku zon kanak-kanak. Ya, jika kamu lihat grafik, Hadif dah tadi, di awal tadi, Hadif telah pergi ke bahagian zon kanak-kanak. Di sana, dia telah membaca sebuah buku cerita tentang kehidupan masyarakat rama-rama. Ya, kehidupan masyarakat rama-rama. Mari kita lihat apa cerita yang dibaca oleh Hadif. Jom kita mencari sarapan di ladang sana, ajak rama biru kepada rakan-rakannya. Baiklah, kami sudah lapar. Lagipun, petang semalam, hujan turun dengan lebatnya. Kami tidak dapat mencari manisan daripada bunga-bunga di sana, kata rama kuning mewakili rakan-rakan yang lain. Mereka pun terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki bukit. Apabila tiba di sana, keadaan sudah berubah. Bunga-bunga di sini semakin sedikit. 2 hari lepas keadaannya tidak seperti ini, kata rama biru. Tidak mengapa,
Selepas misap madu, kita boleh menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya ke sekitar kawasan ladang ini, kata rerama merah. Baiklah, mari kita mulanya bersama-sama, ajak rerama biru. Mereka pun sibuk terbang ke merata tempat di kawasan ladang tersebut. Beberapa minggu kemudian, ladang tersebut mulai cantik dan berwarna-warni dengan pelbagai jenis bunga. Bekalan manisan untuk mereka pun bertambah. Ya, ini cerita yang kita baca tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Ya, buku ini telah dibaca oleh Hadif ketika dia mengunjungi Perpustakaan Negara Malaysia. Ya, dalam cerita ini mengisahkan tentang sekumpulan rama-rama yang mencari makanan iaitu manisan, ya, madu daripada pokok bunga. Ya, tiba di kawasan taman bunga itu, mereka dapat melihat pokok-pokok bunga semakin sedikit. Ya. Apa yang mereka lakukan selepas mencari makanan? Mereka menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya supaya bunga-bunga dapat tumbuh di setiap kawasan. Ya, selepas beberapa minggu kemudian, keluarga rama-rama ini telah pergi ke taman tersebut dan dia melihat kawasan taman itu menjadi lebih cantik dan indah kerana bunga-bunga kembali tumbuh melata. Okey, ini isi kandungan yang terdapat dalam cerita yang dibaca oleh Hadif. Jadi tugasan kita yang di bawah, ya, kamu membaca buku cerita apa Hadif? Ceritakan kepada saya. Ya, rakannya tadi telah pergi kepada Hadif. Ya, apabila dilihat Hadif sedang khusyuk membaca buku, jadi rakannya bertanya ke Hadif, apakah cerita yang dibaca? Jadi Hadif perlu menerangkan, ya, kembali cerita yang dibaca dalam bentuk ayat. Ya, murid-murid boleh bantu Hadif? Mari kita bantu Hadif bagaimana untuk menyelesaikan pertanyaan ataupun permintaan kawannya tadi. Okey, baiklah murid-murid, dalam dialog hadis itu telah diberikan saya membaca kisah, jadi kita perlu menyambung ayat daripada ujaran yang telah diberikan. Okey, mari kita baca bersama-sama. Saya membaca kisah tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Dalam cerita ini mengisahkan tentang sekumpulan rama-rama yang membantu menyebarkan debunga pokok bunga ke merata-rata tempat. Tujuan penyebaran ini untuk memastikan pokok-pokok bunga dapat hidup supaya bekalan makanan mereka, iaitu madu, dapat dihasilkan dengan baik dan banyak. Ini cerita yang boleh kita sampaikan, olahkan daripada kisah cerita yang dibaca oleh hadis sebentar tadi. Ya, tentang rama-rama yang mencari makanan tetapi melihat keadaan taman yang semakin kurang bunganya. Jadi, mereka telah bergotong royong untuk menyebarkan debunga pokok. Yang akhirnya taman itu menjadi kembali indah dan mereka dapat mencari madu ataupun manisan dengan sebanyaknya. Okay, jelas ya murid-murid tentang kandungan cerita ini? Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, murid-murid, kita tiba pada aktiviti yang seterusnya iaitu menyatakan nilai murni berdasarkan ayat yang bercetak. Ya, kalau murid perhatikan dalam buku teks bahan bacaan ini terdapat ayat yang bercetak dengan warna merah. Jadi, ayat ini kita perlu tukarkan dengan ataupun kita perlu memberikan nilai murni berdasarkan ayat ini. Mari kita lihat ayat yang pertama. Jom kita mencari sarapan di ladang sana. Ajak rerama biru kepada rakan-rakannya. Nilai murni telah diberikan di sini iaitu setia kawan. Setia kawan bermaksud hubungan rapat di antara kawan dalam apa jua keadaan. Ya, jadi kita teruskan mencari nilai murni yang kedua. Okay, sebelum itu murid-murid, mari kita lihat dulu apakah maksud nilai murni, ya. Nilai murni terdapat 17 nilai murni dan dalam tajuk-tajuk yang besar itu terdapat pecahan nilai murni. Mari kita baca bersama-sama. Baik hati, ya. Antara pecahan dalam nilai murni baik hati, belas kasihan, bertimbang rasa, murah hati, saling memahami, saling memaafkan. Kemudian nilai murni yang kedua berdikari. Ya, contoh berupaya bertindak sendiri, yakin pada diri sendiri. Yang ketiga, hemah tinggi. Ya,
Contoh dia bersopan santun, berbudi bahasa, mengaku kesalahan sendiri, ramah mesra. Yang keempat, hormat menghormati. Hormat ibu bapa, hormat kerajaan dan negara, patuh kepada undang-undang, hormat ahli keluarga, guru, rakan, jiran, hormat kepercayaan dan adat resam pelbagai bangsa. Ya, patuh kepada ketetapan masa. Ini di antara pecahan yang terdapat dalam nilai murni hormat menghormati. Kasih sayang, ya. Apa dia contoh kasih sayang? Menghargai nilai nyawa, menyayangi alam sekitar, cinta akan negara, ya. Seterusnya keadilan. Adil, saksama, kebebasan di sisi undang-undang. Yang ketujuh, keberanian, ya. Berani mencuba, berani kerana benar, ya. Kelapan, kebersihan fizikal dan mental. Ya, contoh kebersihan diri, kebersihan alam sekitar, ya. Kejujuran, amanah, bercakap benar, ikhlas, bertanggungjawab. Kesepuluh, kerajinan. Ya, apa maksud nilai kerajinan? Mencari daya usaha dan bersikap dedikasi. Kesebelas, kerjasama. Ya, contoh gotong royong, bersatu padu, bertolak ansur. Ke-12, kesederhanaan. Dari segi kelakuan dan pertuturan, kita mesti melakukan dalam keadaan yang sederhana. Kesyukuran, berterima kasih, menghargai, mengenang budi. Rasional, iaitu bijak membuat pertimbangan. Semangat bermasyarakat, contoh dia bermuafakat. Semangat kejiranan, prihatin isu masyarakat dan sosial. Yang ke-16, patriotisme. Ya, taat setia, menghormati lagu dan bendera, cinta akan negara, berbangga jadi warga negara. Yang terakhir, kebebasan, ya. Kebebasan bersuara dan sebagainya. Ya, ini di antara nilai-nilai murni yang boleh kamu sebutkan ataupun nyatakan apabila soalan mengkehendaki kita menyatakan nilai murni. Boleh murid-murid? Kita teruskan dengan aktiviti mencari nilai murni yang seterusnya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat yang berwarna merah yang kedua. Mereka pun terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. Ya. Jadi kalau tengok ayat ini, kalau kita lihat ayat ini, mereka mencari makanan tadi bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. Jadi apa nilai yang sesuai berdasarkan ayat yang diberikan, iaitu semangat kejiranan, ya. Hubungan baik sesama jiran, ya. Kita mesti melakukan perkara yang bermanfaat bersama-sama, seperti juga rama-rama, ya. Sebagai semangat kejiranan, dia mengajar rakannya untuk mencari sumber makanan di ladang bunga di kaki bukit, ya. Mereka mencarinya bersama-sama. Mari kita lihat ayat yang seterusnya. Kita boleh menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya. Ya. Jadi apakah nilai murni yang sesuai berdasarkan ayat? Perkataan menolong, ya, menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya. Ya, baik hati. Perkataan menolong kita boleh gantikan dengan perkataan baik hati, ya. Nilai murni baik hati. Sikap rama-rama ini yang ingin membantu bunga-bunga yang semakin berkurangan kembali subur dengan menyebarkan debunganya. Jadi sikap rama-rama ini menunjukkan sikap yang baik hati. Okay, kita pergi ke ayat yang seterusnya, iaitu mari kita mulakannya bersama-sama, ajak rerama biru. Jadi apa nilai yang sesuai, ya? Berdasarkan, ya, kalau kita lihat ayat ini, rerama biru mengajak rakannya untuk melakukan kerja penyebaran debunga tadi. Jadi nilai di sini bekerja sama, ya. Jika kita melakukan aktiviti secara bekerjasama, kerja akan jadi lebih mudah dan cepat. Okay, mari kita lihat ayat yang seterusnya. Mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat di kawasan ladang tersebut. Ya. Apakah nilai murni berdasarkan ayat ini? Ya. Ikhlas. Ya. Maksudnya mereka ni melakukan kerja dengan ikhlas ketika menyebarkan bunga di kawasan ladang itu tanpa mengeluh dan mengira, ya, erti kepenatan. Ini nilai murni yang terdapat dalam kelima ayat yang berwarna
merah yang telah diberikan berdasarkan teks. Jadi murid-murid, berdasarkan topik kita pada hari ini, ya, tak perlu lagi cikgu jelaskan apakah nilai murninya, ya, kerana pada hari ini kita telah mempelajari pelbagai nilai murni yang terdapat dalam teks. Ya. Di sini cikgu simpulkan, sebagai manusia, kita perlu mengamalkan nilai murni dalam kehidupan supaya kita dapat menjadi insan yang terbaik di kalangan yang terbaik. Seperti biasa, cikgu kongsikan latihan Google Form untuk kamu menambahkan ilmu kamu pada hari ini tentang topik yang kita pelajari. Kamu boleh scan QR code ini ataupun pergi di bahagian video cikgu, di bahagian deskripsi, kamu boleh klik Google Form, isi maklumat dan jawab soalan. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini mendatangkan manfaat. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.